Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan C7 bagi subjek budaya keusahawanan UPU 3222 akan membawakan isu kesihatan mental dalam video SSR kali ini. Negara telah digemparkan dengan berita dan statistik kes kesihatan mental yang membimbangkan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada tahun 2019, hampir 1,5 juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan. Ini adalah berdasarkan statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, kesihatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaannya sendiri, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat, serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Kesihatan mental adalah perkara penting pada setiap peringkat kehidupan kita, iaitu daripada zaman kanak-kanak, remaja, bahkan sehingga dewasa. Terdapat lebih daripada 200 jenis penyakit mental, dari kecederaan defisit perhatian atau hyperaktif, kecederaan pemakanan dan personaliti, serta penyalahgunaan bahan yang menyebabkan kemurungan dan kecederaan jiwa yang lain. Kecederaan yang paling biasa kita dengar adalah kemurungan, keresahan, kecederaan bipolar dan skizofrenia. Sekarang saya akan memberitahu tentang punca berlakunya masalah kesihatan mental. Yang pertama adalah biologi, yang kedua adalah trauma psikologi, yang ketiga adalah persekitaran, dan yang keempat adalah kebimbangan. Sekarang saya akan memberi penerangan tentang punca berlakunya masalah kesihatan mental. Untuk biologi, seperti yang diketahui, sesetengah penyakit mental amat dikait rapat dengan ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak kita. Ini akan mencetuskan seakan-akan satu trigger di mana orang itu akan berasa sangat murung, maka tahap kesihatan mental akan turun juga. Yang kedua adalah trauma psikologi. Antara trauma psikologi yang dapat mencetuskan masalah kesihatan mental adalah kurangnya bersosial dengan orang lain. Apabila seseorang itu kurang bersosial, maka dia akan hilang keyakinan dalam diri dia dan akan mula merasa bahawa nyawa dia tidak begitu berharga lagi. Yang ketiga adalah persekitaran. Persekitaran ini juga akan membawa kepada masalah kesihatan mental. Sebagai contoh, apabila seseorang anak dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang tidak aman dan damai, maka minda anak tersebut akan dicetuskan dan dia akan mendapat satu trigger yang akan membuat dia berisiko untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Yang keempat adalah kebimbangan. Kebimbangan ini boleh datang daripada 3 aspek, iaitu hubungan, kewangan dan kerisauan tentang masa depan. Ini amat jelas kerana apabila seseorang menghadapi masalah kewangan, maka dia akan berfikir dengan murung dan tidak membuat keputusan yang munasabah. Antara kesan masalah kesihatan mental yang boleh berlaku kepada individu ialah kemurungan, penyakit kecelaruan bipolar dan skizofrenia. Kemurungan ini memberi kesan kepada perasaan, pemikiran dan pengendalian aktiviti harian seperti tidur, makan ataupun kerja. Antara tanda kemurungan ialah perasaan tidak berdaya dan menyerah, perubahan selera makan ataupun perubahan berat badan. Dan bagi kecelaruan bipolar pula, yang juga dikenali sebagai penyakit manik depresif, adalah kecelaruan otak seperti mudah terganggu dan marah ataupun menyebabkan perubahan yang luar biasa terhadap mood, tenaga, tahap aktiviti dan keupayaan menjalankan tugas harian. Seterusnya, skizofrenia. Skizofrenia adalah kecelaruan mental yang teruk. Dikategorikan oleh kecelaruan pemikiran yang dalam yang mempengaruhi bahasa, persepsi dan rasa kendiri, dan ia seringkali merangkumi pengalaman psikotik seperti mendengar suara atau khayalan yang mengalami hasil halusinasi dan delusi. Cara mengatasi penyakit mental. Kaedah yang pertama bagi mengatasi penyakit mental ialah belajar untuk menangani stres. Suka atau tidak, tekanan adalah sebahagian daripada kehidupan. Jadi, sentiasalah tersenyum dan ketawa. Hal ini kerana perbuatan tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, wujudkan sokongan keluarga dan sosial yang kukuh. Orang yang mempunyai keluarga atau hubungan sosial yang kukuh pada umumnya lebih sihat berbanding mereka yang tidak mempunyai rangkaian sosial ataupun rangkaian sokongan ini. Melalui perhubungan yang baik, mereka dapat menjalankan aktiviti beriadah secara beramai-ramai untuk meningkatkan kesihatan mental. Di samping itu, tukar rutin yang membosankan. Walaupun rutin tersebut telah menjadikan kita lebih cekap dan meningkatkan perasaan selamat serta terkawal, sedikit perubahan dapat menceriakan jadual yang membosankan. Sebagai contohnya, merancang perjalanan jauh ataupun berjalan kaki di taman permainan yang lain, mencipta hobi baru ataupun mencuba makanan lain di sebuah restoran baru.
Akhir sekali, sentiasalah mendapatkan bantuan. Mencari bantuan bukanlah suatu kelemahan, malahan ianya adalah tanda kekuatan. Hal ini demikian kerana penting untuk diingatkan bahawa rawatan bagi mengatasi masalah mental atau stres adalah berkesan. Orang yang mendapatkan rawatan yang sewajarnya boleh pulih dari penyakit ini, malahan akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan tenang. Pertama sekali, syukur dan Alhamdulillah berkat izin daripadanya serta usaha keras ahli kumpulan, kami berjaya menyiapkan tugasan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli kumpulan C7 yang telah bertungkus lumus dalam menyiapkan projek SSR ini dengan jayanya, walaupun pelbagai cabaran dan kekangan yang dihadapi sepanjang proses penghasilannya. Sebagai kesimpulan, melalui projek ini, ianya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat umum serta diri kami sendiri akan betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan mental bagi mengelak perkara buruk daripada berlaku. Ingat, utamakan kesihatan mental anda demi kebaikan bersama.